Ada soalan? Habis? Tak ada? Bacaan suratul Kahf pada hari Jumaat, kan? Kerana ada hadis yang menyebut fadilat, hadis tentang fadilat bacaan suratul Kahf. Para ulama tidak khilaf mengenainya. Baca surah Kahf ada kelebihan. Walaupun hadis-hadis tentang fadailus suwar banyak yang tidak sahih. Azan dulu. Balik kepada suratul Kahf. Bacaan surah-surah di dalam Al-Quran, fadilat ataupun fadailus suwar, fadilat surah dalam Al-Quran, hadis-hadis mengenai fadilat surah dalam Al-Quran ini banyak yang palsu dan sebahagiannya tersangat dhaif dan seumpamanya. Dan seperti mana yang kita tahu, antara sebabnya ialah kerana Nuh Al-Jami' Abu Maryam yang dikenali dengan nama Nuh Al-Jami'. Nuh Al-Jami' disebut Ibn Hibban mengenai dirinya. Dia kata Nuh Al-Jami', Al-Jami' itu gelaran dia. Dia Jami' ni maksud yang menghimpun. Jama'a kulla syai'in illa sidqa. Dia menghimpunkan semua benda, kata Ibn Hibban, melainkan kebenaran. Dia tak cakap benar. Kenapa dia digelar Nuh Al-Jami'? Kerana padanya banyak benda. Padanya alim dalam fiqh, rajin salat, ahli ibadat, banyak. Tetapi
dia tak cakap benar tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua dalam hadis Nabi ni. Pertama, orang tak cakap benar. Dia dusta. Yang kedua, dia tersilap. Yang ni dia reka. Dia memang sengaja dusta. Apa dia dusta? Dia reka punya banyak hadis-hadis palsu tentang fadilat surah. Kenapa dia reka Nuh Al-Jami' ni? Kerana dia kata dia melihat ra'aitun nas, aku melihat manusia ini yushghiluhum Maghazi ibn Ishaq, telah menyibukkan mereka Maghazi ibn Ishaq. Maka Maghazi ibn Ishaq, kitab Maghazi ibn Ishaq. Jadi mereka duk sibuk dengan buku-buku sirah sehingga mereka melupa untuk membaca Al-Quran. Lalu Nuh Al-Jami' mereka banyak fadilat-fadilat surah. Sehingga ulama-ulama terpaksa tapis. Kerana banyak fadilat-fadilat surah ini yang tidak sahih. Tetapi di sana ada surah-surah yang memang ada fadilatnya. Seperti Ayatul Kursi, seperti Fatihah, Baqarah, seperti juga Suratul Kahf. Cumanya para ulama khilaf tentang masalah Suratul Kahf ini, tentang fadilat membaca surah Kahf pada hari Jumaat. Kerana ada riwayat yang diriwayatkan daripada oleh Syu'bah bin Hajjaj dan Sufyan Ats-Tsauri daripada Abu Hashim Ar-Rumadi, mereka meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW kata, man qara'a suratul kahf adha'a lahu nur bainal jum'atain. Sesiapa yang baca suratul kahf, maka akan bersinar cahaya untuknya di antara adha'a lahu minan nuri ila baitil atiq. Akan sinar cahaya ni sampai ke Baitul Atiq. Riwayat-riwayat mereka, sebahagian riwayat-riwayat mereka tidak menyebut tentang membaca suratul kahf pada hari Jumaat. Dia hanya menyebut tentang siapa yang baca suratul kahf, Allah Ta'ala bagikan kepadanya cahaya sehingga Baitul Atiq. Dan dengan lafaz-lafaz yang lain. Dua ni adalah tokoh yang besar, iaitu Sufyan Ats-Tsauri dan juga Syu'bah ibn Hajjaj. Dalam hadis ni, siapa yang pergi belajar di Center of Sunnah tu, kita sebut dua tokoh ni tak disaingi apabila mereka bersepakat. Tetapi di sana ada hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Husain bin Bashir. Husain bin Bashir riwayat hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Syu'bah dan yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Ats-Tsauri, semuanya daripada Abu Hashim dan semuanya sampai kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam riwayat Husain bin Bashir, dia kata Yaumal Jum'ah, baca pada hari Jumaat. Dalam riwayat lain Lailatul Jum'ah, baca pada malam Jumaat. Adha'a lahu minan nuri bainal jum'atain, bersinar untuknya cahaya di antara dua Jumaat. Tapi perkataan Jumaat ini tak ada pada rawi yang lain, rawi yang besar ni. Husain bin Bashir itu sendiri rawi yang dipercayai, hafiz, thiqah. Tetapi tidaklah sama kehebatan dia dengan kehebatan Syu'bah dan kehebatan Sufyan. Ini bagi orang yang mengaji hadis. Ulama-ulama hadis, bila dia lihat macam tu, mereka menganggap riwayat ini, sebahagian mereka menghukumnya sebagai riwayat yang syadz. Syadz maksud mukhalafatul thiqah man huwa awthaq, iaitu thiqah menyanggahi orang yang lebih dipercayai, ataupun mukhalafatul thiqah jama'atun minas thiqat. Thiqah mempercayai orang yang dipercayai, reliable narrator, perawi yang dipercayai, menyanggahi sejumlah perawi yang sama dengan dia. Maksudnya seorang yang dipercayai meriwayatkan hadis berbeza dengan 5 orang yang dipercayai yang sama standard dengan dia, dia panggil syadz. Ataupun satu orang yang dipercayai meriwayatkan riwayat dengan berbeza dengan orang yang lebih dipercayai. Misalnya dalam kes ni dia tak ada perkataan Jumaat, yang dia ada perkataan Jumaat. Maka sebahagian kata dalam ilmu hadis, ni kena pergi mengaji
No, Center Sunnah. Kita ajak ni masalah ilal. Dalam masalah ini dinamakan, dianggap sebagai syadz. Ni saya dengar siapa yang boleh faham. Sebahagian para ulama kata melihat ia bukan syadz. Ini boleh diandaikan sebagai ziyadatus thiqah. Ziyadatus thiqah maqbulah di sisi jumhur para ulama hadis. Penambahan thiqah diterima di sisi majoriti para ulama hadis. Thiqah maksudnya kita ada 2 orang riwayat, 3 orang nak riwayat, 2 riwayat, tapi seorang ni dia riwayat hadis, dia tambah sikit, hak tak ada, hak kat orang ni. Tambah tu tak bercanggah dengan yang 2 ni. Cuma dia ada lebih sikit tambah. Nak terima kata? Sebahagian, kebanyakan para ulama hadis kata kalau dia siqah, diterima. Diterima. Cuma apabila bubuh kata Jumaat, yang lain tak ada perkataan Jumaat, yang ni bercanggah ke bertambah? Jadi beza di kalangan para ulama. Namun apabila melihat kepada amalan Abu Sa'id Al-Khudri, melihat kepada riwayat-riwayat yang lain, jalan yang lain, walaupun tidak begitu kuat, macam boleh menyokong bahawasanya disunatkan ataupun digalakkan membaca suratul Kahf pada hari Jumaat. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga hatta dinukilkan Imam Ahmad membacanya secara perbuatan, dan juga hatta Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebut digalakkan. Sebelum Ibnu Taimiyah, An-Nawawi rahimahullah menyebut digalakkan. Dan ramai para ulama telah menjadi amalan di dunia umat Islam sejak dahulu membaca suratul Kahf pada hari Jumaat. Maka kita fatwa baru ni, kita berbincang panjang lah hal ini. Akhirnya kita kata siapa yang nak membaca pada hari Jumaat suratul Kahf, maka itu merupakan pendapat majoriti para ulama, walaupun ada yang mendhaifkannya. Siapa yang tak mau baca, dia kata hadis itu tak kuat, hanya ada fadilat baca suratul Kahf, tak ditentukan pada hari Jumaat, hari lain-lain pun sama, dia tak payah tentukan. Namun siapa yang nak membaca pada hari Jumaat, mudah-mudahan mendapat pahala seperti mana yang disebut oleh majoriti para ulama. Termasuklah Syekh Ibn Baz, Muhammad Saleh Ibn Utsaimin dan hatta Al-Albani rahimahullah. Kesemua mereka menyatakan pada hari Jumaat digalakkan membaca suratul Kahf. Maka kadang-kadang yang mana mereka rasa duk biasa baca Yasin, kita kata baca suratul Kahf. Baca suratul Kahf. Walaupun ada perbincangan para ulama, sekurang-kurangnya ia mendekati dengan hadis yang lebih kuat dalam masalah itu. Macam